Sukatan serakan data tak terkumpul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita akan sambung video kita hari ini. Okey, kita nak tengok kesan perubahan data terhadap serakan. Okey, bagaimana kalau ada perubahan data apabila data kita ditambah ke ditolak. Okey, kemudian data kita, setiap satu data kita tu didarab atau dibahagi. Okey, dan bagaimana pula yang berlaku kalau kita ada kita masukkan atau kita keluarkan pencilan, nilai pencilan dalam data tersebut. Jadi untuk standard pembelajaran hari ini, menentukan kesan perubahan data terhadap serakan berdasarkan dua perkara, iaitu nilai sukatan serakan dan perwakilan grafik. Kita tengok apabila data kita itu ditambah atau ditolak. Kita ada suatu data, kita ada kata 5 data, setiap data tu kita tambah kat dia satu pemalar. Ataupun kita tolak satu pemalar. Contohnya kita nak tolak 3 setiap data kita tu. Jadi apa yang akan berlaku? Sebenarnya untuk data kita ni, apabila kita tambah ataupun tolak suatu pemalar, sebenarnya dia tidak ada perubahan nilai sukatan serakan apabila setiap cerapan dalam satu set data ditambah atau ditolak dengan satu pemalar. Nanti kita akan tengok contoh. Kita akan tengok contoh bagaimana dia katakan tak ada perubahan tu. Cuma awak perlu setkan dalam kepala awak, kalau data kita itu ditambah atau ditolak, dia tidak ada perubahan kepada sukatan serakan dia. Maknanya dari segi julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai itu tidak berubah apabila data kita ditambah atau ditolak. Kalau kita darab pula, apabila setiap nilai didarab atau dibahagi dengan suatu pemalar. Contoh data kita tadi, kita nak darab dengan 3. Jadi ada perubahan ke tidak? So tengok kat sini dia kata apabila setiap cerapan dalam suatu set data didarab dengan satu pemalar, maka julat baru berubah. Julat baru kita daripada julat asal, kalau kita darab 10, macam cikgu nak darab 10 data cikgu kena darab dengan 10 julat asal cikgu. Jadi kita nampak berlaku perubahan pada julat dia. Begitu juga dengan julat antara kuartil pun kena darab dengan perubahan yang kita buat, yang kita darab tadi atau kita bahagi tadi. Begitu juga dengan sisihan piawai dan juga variance. Cumanya variance awak kena ingat, kalau cikgu darab 10 tadi jadi 10 kuasa 2. Untuk variance kita kena ada kuasa 2. So kena ingatlah benda ni ya. Jadi berlaku perubahan nilai-nilai sukatan serakan apabila kita darab suatu pemalar kepada data kita. Bagaimana pula kalau kita bahagi dengan satu pemalar? Kita dapat tengok julat baru, julat yang lama, julat yang asal kita bahagi dengan nilai yang kita nak bahagi tu. Cikgu nak bahagi 10. Jadi julat asal cikgu tu, cikgu kena bahagi dengan 10. Begitu juga dengan julat antara kuartil, bahagi juga. Sisihan piawai bahagi juga. Dan variance baru kita pakai K2. So kena ingatlah yang variance tu semua ada K kuasa 2. Jadi kat sini kita dapat buat kesimpulan, apabila nilai kita tu, data kita tu didarab atau dibahagi, kita punya sukatan serakan kita pun berubah mengikut perubahan yang kita buat. Dia tak sama macam yang tadi, tambah atau tolak, dia tak berubah. Tapi darab atau bahagi dia akan ikut juga. Bagaimana pula kalau suatu pencilan nilai yang jauh beza tadi kan, kita masukkan atau kita keluarkan daripada data kita. Untuk julat akan berubah dengan mendadak apabila suatu pencilan dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam set data. So julat berubah bila wujudnya pencilan. Berubah yang sangat mendadak lah, sebab nilai tu kita nak tolak nanti kan, dia dapat nilai dia berbeza daripada julat yang asal. Julat antara kuartil pula, nilai julat antara kuartil kurang dipengaruhi apabila suatu pencilan ditambah atau dikeluarkan daripada satu data. So dia tak memberi kesan sangat untuk julat antara kuartil. Variance dan sisihan piawai pula, nilai bagi variance dan sisihan piawai akan bertambah dengan banyak apabila pencilan ditambah ke dalam set data.
Jika beza antara nilai cerapan baru dengan nilai min adalah rendah, maka nilai sisihan piawai baharu akan semakin kecil dan sebaliknya. Jika beza antara nilai cerapan yang dikeluarkan dengan nilai min adalah rendah, maka nilai sisihan piawai baru akan semakin besar dan sebaliknya. Okey, itu secara teorinya. Sekarang jom kita lihat contoh. Okey, cikgu terus masuk dengan contoh 13. Okey, dalam buku teks muka surat 233. Okey, diberi set data 4, 6, 7, 7, 9, 11, 12, 12. Hitung sisihan piawai bagi set data ini. Okey, asalnya data kita ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Asalnya kita ada 8 set data lah, 8 data lah. Okey, kita nak cari sisihan piawai. Seterusnya, hitung sisihan piawai baharu apabila A 4 dikeluarkan. Okey, B 7 ditambah. Okey, C 18 ditambah. So dia ada 3 situasi berbeza melibatkan perubahan data. Okey, so penyelesaian. Kita nak cari sisihan piawai, jadi kita mesti cari min dulu kan. Okey, jadi awak dah pandai dah semua macam mana nak cari min. Okey, kita cari, kita dapat 8.5. Okey, lepas tu masuk dalam formula sisihan piawai. Okey, jangan lupa nak cari sisihan piawai, kuasa 2 kan semua data kita. Bahagi dengan 8, tolak dengan min kan. Okey, jadi kita akan dapat 2.784. Okey, ini yang asal. Sekarang kita nak jawab soalan A. Bila 4 dikeluarkan, so kita ada min baru. Okey, bila 4 dikeluarkan, maknanya 4 dah tak ada di sini. Jadi min kita tinggal yang lain lah. Tambahkan yang lain. Bahagi data kita pun dah jadi 7, bukan lagi 8. Jadi cuba tengok min kita. Min kita dah jadi berbeza. Jadi makin besar lah. Okey, sisihan piawai baharu. Okey, sama juga kita keluarkan 4 di sini. Jadi kita tambah yang lain. Bahagi 7, tolak min yang baru. Jadi kita dapat nilai sisihan piawai yang semakin kecil daripada sisihan piawai yang ada 4. Jadi apa kita boleh buat justifikasi dari sini? Okey, apabila nilai yang jauh daripada min dikeluarkan. Okey, kita tengok dia kata apabila nilai semakin jauh daripada min dikeluarkan. Okey, min 8.5. Nilai dia okey, 4 ni jauh lah banding dengan 6, 7, 9. Jadi nilai yang jauh dikeluarkan, nilai yang jauh daripada min dikeluarkan, sisihan piawai baharu menjadi semakin kecil. Okey, maknanya sisihan piawai kita semakin kecil kan. Tadi ada 4, 2.784. Sekarang tak ada 4, 2.356. Jadi, bila nilai yang jauh daripada min kita keluarkan, sisihan piawai kita semakin kecil. Okey, boleh ya untuk perubahan bila 4 dikeluarkan. Okey, kita tengok pula B. B 7 ditambah. Okey, daripada data kita sekarang jadi 8. 8, bila kita tambah 7, data kita jadi 9 lah. Okey, jadi kita kena cari min yang baru, bahagi dengan 9 lah. 7 ditambah. Sekarang 7 kita dah lebih lah daripada yang data asal. Jadi kita dapat 8.333. Okey, jadi cari pula sisihan piawai apabila 7 ditambah tadi. Okey, kita tambah 7 lebih daripada asalnya ada 2 saja. Jadi kita dapat 2.668. Okey, asalnya kita punya 2.784. Ini yang asal, cikgu garis dulu yang asal, senang kita nak banding. Okey, tengok min. Min 8.5, bila tambah dia jadi 8.33. Okey, sisihan piawai 2.784, bila kita tambah data dia akan jadi 2.668. Apa kesimpulan yang dapat kita buat? Apabila nilai yang dekat dengan min ditambah, sisihan piawai yang baru menjadi semakin kecil. Okey, nilai yang kita tambah tadi 7. 7 dekat dengan min kan. Min dia adalah 8. Min dia adalah 8.5. Bila kita tambah 7 tu, jadi dia kata sisihan piawai ni jadi semakin kecil daripada asal. Asalnya 2.784, sekarang 2.688. Maknanya semakin banyak data yang dekat dengan min kita tambah, dia akan kecilkan lagi kita punya sisihan piawai. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pula kalau 18 pula ditambah. 18 ni jauh kan daripada min kita. So apa jadi bila kita tambah 18 tu? Okey, jadi data kita 9 lah. Daripada asal 8, kita dapat 9.556. Okey, min kita. Okey, seterusnya sisihan piawai. Kita masukkan semua nilai macam biasa. Jadi kita dapat 3.974 bila kita buat pengiraan.
Okey, cuba kita tengok asalnya sisian piawai kita 2.784, min kita 8.5. Kemudian min kita pun dah bertambah jadi 9.556 sebabkan 18 ni. Okey, sisian piawai pun asalnya 2.784, dia dah jadi 3.974. Semakin apa tu? Semakin kecil ke semakin bertambah? Semakin bertambah selepas kita tambah 18. Jadi apa justifikasi di sini? Apabila nilai yang jauh daripada min ditambahkan, okey 18 kan, jauh daripada min kita tadi 8.5 kan. Okey, sisian piawai baru menjadi semakin besar. So kita dapat tengoklah, kita dapat buktikan di sini teorem-teorem tersebut. Okey, perubahan data tu menyebabkan sisian piawai itu semakin besar atau semakin kecil. Okey, boleh nampak ya untuk contoh 13.